Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bahagian 7 dan pada bahagian 7 ini dia berada pada standard kandungan yang kedua, iaitu hujah. Jadi kita pergi kepada standard pembelajaran bahagian 7 3.2.1, iaitu menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah didaktif dan hujah induktif. Mana-mana yang tertinggal bahagian sebelumnya, boleh tengok link pada bahagian description. Jadi pada buku teks muka surat 71, hujah. Yang pertama, penghujahan ialah proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan. Okey, yang kedua, hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Yang ketiga, premis ialah maklumat awal sebelum satu kesimpulan dibuat. Dan yang keempat, yang terakhir, satu hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Jadi paling kurang dua premis, satu kesimpulan. Tak ada satu premis, satu kesimpulan. Okey, kita pergi contoh penyataan umum atau penyataan khusus. Okey, kita tengok buku teks muka surat 71. Okey, yang pertama, penyataan yang pertama, 5 ialah nombor ganjil. Adakah ia penyataan umum atau khusus? Umum ni general lah. Khusus ni exactly like that. Okey, ini adalah penyataan khusus. 5 memang nombor ganjil. Semua nombor ganjil berakhir dengan digit ganjil. Ini penyataan umum. Sebab nombor ganjil betul berakhir dengan digit ganjil. Mungkin dia berakhir dengan digit 1. Mungkin berakhir dengan digit 3. Mungkin 5. Mungkin 7. Jadi itu sangat umum penyataan itu. Yang ketiga, 22 ialah nombor perdana. Ini pernyataan khusus. Walaupun dia palsu, dia adalah pernyataan, iaitu penyataan khusus. Yang keempat, sudut A ialah sudut yang lebih daripada 90 darjah. Yang ini adalah umum. Lebih pada 90, mungkin 91, mungkin 92 dan sebagainya. Jarak ke kedai Pak Aman ialah 5 km. Yang ini memang exactly 5 km. Kita tahu yang itu. Jadi ini pernyataan khusus. Yang keenam, jarak ke kedai Pak Aman ialah kurang dari 5 km. Yang ini adalah umum. Yang ini adalah umum. Kurang pada 5 km. Mungkin 4 km. Mungkin 3 km. Jadi ini terlalu umum. Kurang daripada 5 km. Jadi boleh nyatakan satu pernyataan itu adalah umum ataupun khusus. Okay, kita pergi yang kedua, hujah didaktif dan juga hujah induktif. Pada buku teks muka surat 73. Okey, maksud hujah didaktif ialah proses membuat kesimpulan khusus yang dibina berdasarkan premis yang umum. Premis umum, kesimpulan khusus. Kalau hujah induktif ialah proses kesimpulan umum yang dibina berdasarkan premis yang khusus. Paling mudahnya macam ini. Daripada umum ke khusus adalah didaktif. Daripada khusus kepada umum adalah induktif. Premis umum, kesimpulan khusus, hujah didaktif. Premis khusus, kesimpulan umum, hujah induktif. Jadi pergi pada contoh buku teks surat 73. Hujah didaktif atau induktif ini, kalau hujah didaktif umum kepada khusus, kalau induktif khusus kepada umum. Jadi kita tengok sama ada penyataan ini adalah hujah didaktif ataupun induktif. Segi empat sama mempunyai 4 paksi simetri.
pentagon sekata mempunyai 5 paksi simetri, maka semua poligon sekata NCC mempunyai N paksi simetri. Jadi cara nak tentukan, kita kena tahu premis dia. Kita pilih satu saja premis, tak ada masalah. Jadi kita pilih premis yang pertama. Segi empat sama mempunyai 4 paksi simetri. Dan last sekali kita pilih kesimpulan dia. Semua poligon sekata NCC mempunyai N paksi simetri. Jadi premis dia itu adalah khusus. Exactly 4 paksi simetri. Tetapi kesimpulan adalah umum. Jadi daripada khusus kepada umum, maka ini adalah hujah induktif. Ini adalah hujah induktif. Kita bagi contoh yang kedua. Panjang lilitan sebuah bulatan ialah 2 pi j. Bulatan P mempunyai jejari 7 cm. Maka panjang lilitan bulatan P ialah 14 pi. Jadi, yang pertama kita kena tahu premis. Panjang lilitan sebuah bulatan 2 pi j. 2 pi j. Kesimpulan, panjang lilitan bulatan P ialah 14 pi. Premis dia adalah umum, iaitu dalam bentuk formula 2 pi j. Umum. J itu mungkin nilai yang berbagai lah. Tetapi kesimpulan adalah khusus 14 pi. 14 pi. Exactly 14 pi. Jadi ini daripada umum kepada khusus, maka hujah ini adalah hujah diduktif. Hujah diduktif. Kita bagi satu contoh lagi. Kita ada dalam kurungan 7 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 dan sebagainya. Jadi kita pilih premis 1. Premis 1 yang awal-awal lah. 7 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 adalah sama dengan 7 tambah 4. 7 tolak 4 sama dengan 33. Dan kesimpulan, A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Jadi premis 1 khusus, kesimpulan adalah umum. Jadi khusus kepada umum adalah hujah induktif. Kebiasaannya hujah induktif kesimpulan dalam bentuk rumus. Kesimpulan dalam bentuk rumus. Tengok, kesimpulan ini adalah dalam bentuk rumus. Berbeza dengan hujah diduktif sebelum ini. Kesimpulannya adalah nombor. Kesimpulannya nombor. Jadi kalau hujah induktif ini kesimpulannya dalam bentuk rumus. Jadi cikgu harap semua dapat membezakan sama ada suatu hujah itu diduktif ataupun induktif. Diduktif umum kepada khusus, induktif khusus kepada umum. Kalau induktif, kesimpulannya biasanya dalam bentuk formula. Jadi sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih. Mana-mana yang belum subscribe, cikgu mohon subscribe dan like dan share kepada kawan-kawan yang lain jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.